Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang bersalah diingatkan Tuan Muslimis, yang saya muliakan, lagi saya hormati Puan Amin Aliza, Guru Besar Sekolah Rendah Islam Syariah, para murabi, guru-guru dan staf yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan nikmat hidayah dan taufiknya, Allah telah memilih kita berada di dalam majlis ini. Berada di dalam majlis ini bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi hakikatnya sesuatu yang luar biasa. Apabila kita berada di dalam majlis ilmu, Allah janjikan 4 kelebihan. Yang pertama, Allah akan kurniakan kepada kita maghfirah, iaitu keampunan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan beri sakinah, ketenangan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk diberikan keberkatan, ziyadatul khair, kebaikan yang berkembang. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk ditinggikan darjat orang yang berilmu. Marilah sama-sama di awal pertemuan ini kita merendahkan diri kita kepada Allah. Justru aliran ilmu umpama aliran air, air akan hanya bertakung di tempat yang rendah. Begitu juga ilmu hanya akan bertakung di hati yang rendah diri. Dan yang kedua, marilah sama-sama kita betulkan niat kita. Niatul mukminin khairun min amalih. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Saya teringat apa yang dipesankan oleh Al-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia berkata, kadang-kadang diberi kepetahan dan kelancaran kepada penyampai, iaitu para pendakwah ataupun para ulama yang memberi ilmu, kerana adanya seorang yang benar-benar ikhlas untuk mendapat hidayah di dalam majlis itu. Jadi kadang-kadang kita rasa kita petah, kita boleh menyampaikan ilmu kerana kepetahan kita, bukan, tetapi kerana ada orang yang ikhlas benar-benar ingin mendapat hidayah di dalam majlis itu, maka Allah nak beri hidayah pada orang itu, dia beri kelancaran kepada penyampainya, insya-Allah. Pada petang ini saya diamanahkan untuk berbincang, berkongsi tentang sifat memberi, ya. Dan saya ingin menegaskan bahawa saya ingin bercakap bersama-sama dengan tuan dan puan-puan, bukan bercakap kepada, ya. Talk with, bukan talk to, ya. Talk with ni bercakap bersama-sama, artinya tolong beri respon. Kalau nak tanya, terjah saja, ya. Dan insya-Allah, ya, dengan ada perkongsian ilmu itu, maka insya-Allah kita akan dapat mencapai matlamat. Lebih tidak resmi, insya-Allah lebih berkesan majlis kita. Tapi kalau dah formal sangat, semuanya takut-takut, semuanya macam apa ni, ada kekangan untuk bercakap dengan saya macam adik-beradik, saya rasa kita akan gagal, ya. InsyaAllah marilah kita sama-sama bincang. Ada satu amalan dalam Islam, kalau kita lihat, amalan wajib dan amalan sunat. Amalan wajib selalunya pahalanya lebih daripada amalan sunat, ya. Tetapi ya, tidak di dalam memberi salam. Kita memberi salam sunat ke wajib? Sunat, betul, ya. Menjawab salam, tetapi anehnya memberi salam lebih tinggi pahalanya, lebih besar pahalanya daripada menjawab salam. Jadi inilah, ya, kehebatannya apabila kita nak memberi, ya. Satu yang saya ingin tegaskan, ya, walaupun kadang-kadang satu perkara itu benda yang sama, tetapi niatnya untuk memberi, dia memberi kesan yang berbeza. Saya pernah satu ketika hadir di dalam satu majlis meraihkan kejayaan sebuah organisasi yang menjual produk-produk kesihatan. Oleh kerana produk mereka sangat laris, mereka mengatakan pada tahun hadapan kita akan buat satu perancangan supaya kita dapat 3 juta keuntungan. 3 juta keuntungan. Jadi sekarang ni baru 1.5 juta, tahun akan datang nak dapat 3 juta. Jadi saya dimintalah
untuk menyampaikan kata-kata semangat selepas pengurusi itu memberi satu gagasan perancangan untuk tahun depan. Saya pun sempat bertanya kepada orang di sebelah saya, kebetulan dia seorang DOD. Saya kata kalau 3 juta kalau 3 juta keuntungan, berapa agak-agaknya orang yang membeli barang kesihatan ni ataupun produk kesihatan? Dia kata kalau 3 juta, kita lebih kurang kita nak 500,000 orang membeli produk itu. Jadi apabila saya berkesempatan untuk memberi ucapan perangsangan, saya kata kita tukar niat kita daripada 3 juta nak dapat keuntungan kepada nak bagi sihat 500,000 orang. Jadi beza saja nak memberi dengan nak mendapat, betul tak? Jadi begitu juga dalam kehidupan kita, niat kita adalah untuk memberi. Sebab apabila kita memberi, nanti kita akan nampak the miracle ataupun keajaiban dalam kita memberi. Baik, ini penting Jadi daripada nak dapat 3 juta keuntungan, kita nak bagi 500,000 orang yang sihat. Jadi yang pertama nak dapat 3 juta, sama juga nak bagi 500,000 orang sihat. Tetapi niat yang kedua lebih murni di sisi Allah SWT dan ada nilai pahala dan keredaan yang lebih tinggi. Itu penting kita baca. Dalam hidup kita ni kita ada dua. Pertama, dalam hidup selalu yang mereka yang dah ikut kursus selalu dah tahulah perkara ni, tetapi saya ulang lagi kerana tajuk ini ada kaitan dengan memberi. Dalam hidup ada dua. Pertama yang dikatakan keperluan hidup. Yang kedua yang dikatakan tujuan hidup. Dalam hidup ni ada dua, pertama keperluan hidup, yang kedua tujuan hidup. Betul? Apa dia keperluan hidup? Ini keperluan fizikal dan material kita. Makan minum kita, pakaian kita, kenderaan kita, rumah kita, ini namanya keperluan hidup. Apa dia tujuan hidup? Tujuan hidup kita ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibadah. Jadi kita tengok ini adalah, kalau tadi ini keperluan fizikal dan material kita, ini adalah keperluan spiritual, rohaniah kita. Kalau umpama komputer, yang ini adalah hardware, motherboard kita, komputer. Yang ini adalah apa? Software dia, program dan sebagainya, software kita. Baik. Dalam hidup, kita tidak boleh memburu keperluan hidup dengan meminggirkan tujuan hidup. Tapi ramai orang di dunia hari ini, dia hanya memburu keperluan hidup. Dia tak fikir tentang ibadah, tak fikir dosa pahala, tak fikir akhirat, tak fikir mungkin yang lain. Dia hanya fikir makan, minum, pakaian, kenderaan, itu saja. Dia buru keperluan hidup, dia tak fikirkan tujuan hidup. Pinggirkan terus. Kalau kita memburu keperluan hidup sampai ke satu tahap, dengar kita akan merasakan keperluan hidup inilah tujuan hidup kita. Kita merasakan keperluan hidup inilah tujuan hidup kita. Waktu itu kita bukan hidup lagi, tapi sudah bertukar menjadi hidup-hidupan. Boleh faham sebenarnya? Dia hanya makan, minum, itu dia fikiran. Dia jadi hidup-hidupan. Haiwan dengan tumbuhan, dia tidak ada, haiwan dan tumbuhan dia tidak ada tujuan hidup. Dia hanya ada apa? Dia hanya ada keperluan hidup. Baik. Dan dalam Islam juga kita tidak boleh memburu tujuan hidup dengan memikirkan keperluan hidup. Mana boleh? Kalau kita nak solat pun kita perlukan pakaian. Kalau kita nak naik haji, kita nak melakukan ibadah yang lain, perlukan perkara-perkara yang berbentuk fizikal. Jadi ingat dalam Islam juga, jangan takut, kami tahu orang-orang tak tahu. Dalam Islam juga, alhamdulillah, kita tidak boleh memburu tujuan hidup dengan memikirkan keperluan hidup. Jadi dua-dua ini penting, betul Tetapi ada yang lebih penting daripada yang lain. Dengar kalau saya katakan
keperluan hidup kalau dipenuhi kita akan dapat senang. Tapi dengan memenuhi tujuan hidup baru kita dapat senang. Jadi saya tegaskan, bekerja di tempat kita kerja sekarang ni, di sekolah rendah Cahaya Umi ni, jangan hanya untuk mencari keperluan hidup, tapi jadikan kerja kita sebagai ibadah kerana Allah, supaya di akhirnya kita dapat kesenangan pun dapat, gaji pun dapat, tetapi yang penting ketenangan pun dapat. Jadi ini yang penting, bekerja kerana ini atas dasar ibadah. Okey, di sinilah saya nak kaitkan dengan tajuk kita pada petang ini. Untuk memenuhi keperluan hidup, kita kena mencari. Tetapi untuk memenuhi tujuan hidup, kita kena memberi. Ini yang penting. Kenapa mencari dan memberi ini? Dengar ya. Kalau kita memberi, barulah kita membina kehidupan. Dengan mencari, hanya kita hidup. Jadi jangan semata-mata hidup, tapi binalah kehidupan. Okey, boleh faham maksud saya? Jadi saya akan tanya nanti ya. Apa bezanya kalau dalam bahasa Inggeris, hidup ini yang dikata live, yang ini yang dikata life. Apa beza hidup dengan kehidupan? Supaya kita tahu, kita ni semata-mata hidup kan, kita membina kehidupan. Kita membina kehidupan, betul ya? Jadi untuk kita dapat nampak, saya buat contoh ya. Dengan keperluan hidup, kita build a house. House ni rumah, tahu tak? Tapi dengan tujuan hidup, kita membina home. Home ni apa? Rumah tangga. Rumah dibina dengan kayu, dengan besi, dengan batu. Tapi rumah tangga dibina dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan rindu, memaafkan. Betul? Jangan sampai rumah kita tak jadi home. Home ni tempat hati kita ada di sini. Ni kayu, ni besi ni sebagainya. Jadi untuk membina rumah, kita kena mencari. Tetapi untuk membina rumah tangga, kita mesti memberi. Ini penting supaya kita faham. Jadi ada bezanya antara hidup dengan kehidupan. Jadi kalau tidak, hidup kita tidak akan tenang. Mungkin senang, tetapi tidak akan ada ketenangan, sebab kita tak mau memberi. Boleh. Jadi saya teruskan. Okay. Jadi memberi ni satu, apa ni? Memberi ni, dia sifat ke sikap? Sikap, attitude. Sekali lagi ya, saya nak fahamkan supaya nampak hubungan dia. Orang kata, itu yang dia kata sikap memberi. Ya. Kalau kita lihat sikap memberi, dia di sini ya, attitude, sikap. Kemudian apabila dia memberi, baru jadi behavior, jadi kelakuan. Boleh faham maksud saya? Jadi rupa-rupanya sikap memberi dibina dengan pertama values, sistem nilai yang ada pada diri kita. Nilai kita ditentukan oleh mindset, cara kita berfikir ataupun tasawur, cara kita melihat. Dan tasawur hidup ini, pandangan alam kita dibentuk oleh keyakinan ataupun sistem kepercayaan dalam diri kita. Okey, yang ini susah saya bagi mudah saja ya. Baik. Dalam Islam ya, yang ini nama dia iman. Yang ini iman. Iman membentuk pandangan alam kita. Pandangan alam kita ya, maksudnya pandangan alam kita, cara kita memandang. Betul? Orang yang percaya kepada Allah dan percaya pada hari akhirat, dia pandang alam ni adalah ladang akhirat. Dia pandang dunia ini adalah sementara, bukan selama-lamanya. Boleh faham? Dan dia lihat, dia datang ke dunia ini, dia sebagai pertama hamba Allah dan sebagai khalifah. Ini mindset.
cara berfikir. Boleh faham maksud saya? Cara berfikir ini akan membentuk values. Values ni apa yang berharga, apa yang bernilai, apa yang benar, apa yang baik dan apa yang betul dari hidup kita. Contohnya, kalau kita dah yakin pada Allah dan hari akhirat sini, dan kita lihat dunia ini adalah tempat untuk kita bertanam, atau dunia mazratul akhirah, dunia ini sementara, dunia sijinul mukminin dan sebagainya, kita dah nampak macam tu, baru kita nampak, oh yang ini dosa, yang ini pahala, yang ini ma'ruf, yang ini mungkar. Itu sistem nilai. Boleh faham? Tapi kalau orang ni dia tak percaya pada Allah dan hari akhirat, mindset dia lihat dunia ni selama-lamanya ini adalah ini, mati tak ada apa dah. Jadi sistem nilai dia apa saja, dia tak ada halal haram dan sebagainya. Betul? Dan waktu itu behavior dia ataupun sikap dia berbeza. Jadi saya nak kaitkan dengan orang yang pemurah ya. Macam mana boleh jadi pemurah? Jadi pertama, kita yakin Allah ini kata iman. Iman akan membentuk bahawa dunia ini adalah tempat sementara, tak ada akhirat. Betul? Jadi kita, dunia ni datang, sama ada wang ringgit kita, tenaga kita, fikiran kita, ini adalah amanah daripada Allah. Bukan anugerah, tetapi amanah daripada Allah. Bila amanah daripada Allah, kita nak tukar jadi pahala di sisi Allah. Pahala di sisi Allah. Dan akhirnya kita menjadi sikap orang yang boleh memberi, dan akhirnya kita menjadi orang yang pemurah. Ini kita akan lihat, nampak. Jadi rupa-rupanya, dengar ya, kalau kita nak menjadi seorang yang memberi, kita mesti bermula dengan iman, bermula daripada takwa. Faham maksudnya? Ya? Takwa ini di mana takwa? Hahuna, dalam, betul. Tetapi dia ada pesan tak surah Al-Imran? Apa sifat orang bertakwa? Ustaz dalam bacanya. Yang pertama apa dia? Infak, dalam keadaan senang atau susah. Dalam keadaan senang atau susah. Yang kedua apa dia? Kazimul ghaiz. Menahan marah. Yang ketiga apa? Al-afin alim nas, memaafkan kesalahan orang. Yang keempat apa? Kalau dia dah berdosa, dia benar-benar ingat kepada Allah dan dia bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, zikrullah, dan terus bertaubat. Walaupun takwa itu di dalam, tapi dia ada kesan kepada infak, menahan marah, memaafkan dan bertaubat. Dia faham ya? Jadi daripada sini dia akan melahirkan zakat. Baik, saya rasa kita tak payah pergi dalam-dalam sangat tentang konsep. Memberi adalah satu sikap. Okey. Sekarang saya nak satu cerita nak menunjukkan memberi ini adalah satu sikap, bukan sebab kita ada. Boleh faham ya? Baik. Dulu saya pernah cerita ya tentang tikus dengan ahli sihir. Pernah dengar? Cerita ni tak betul, tapi pengajarannya betul. Cerita ni tak betul, tapi pengajarannya betul. Bukan tikus. Kucing dengan ahli sihir. Minta maaf. Tikus dengan ahli sihir. Okey begini ya. Dengar sebab apa ni saya nak bagi kesimpulan daripada cerita ni. Nanti ingat cerita ni, ingat kesimpulan. Seekor tikus duduk dalam satu rumah, tetapi dia selalu diganggu oleh satu ekor kucing, sehingga dia susah nak cari makan. Dan tikus ini, tu yang tak betul tu, dia ada kawan ahli sihir. Ahli sihir ni boleh ubah-ubah. Jadi akhirnya tikus ni pergi kepada ahli sihir, tolong tukarkan saya jadi seekor kucing yang lebih besar. Terus jadi kucing lebih besar. Seronoklah dia. Betul. Tapi bila dia dah kucing dah besar, dia keluar rumah. Keluar rumah dia kena tinggal dengan anjing. Dia pergi kawan dia, tolong tukar jadi anjing lebih besar. Dia pun tukar jadi anjing besar. Dia pun jalan lagi jauh, sampai tengah jalan
dia kena baling batu dengan budak-budak. Jadi dia pergi lagi dekat kawan dia yang tukang syir. Tukang syir tu kata, saya dah tahulah kalau nak tukar jadi budak, tak guna tukar. Sama ada daripada tikus jadi kucing, kucing jadi anjing, tukar. Sebab hati kamu tetap hati kucing, hati tikus. Boleh faham apa kaitannya ni? Ada setengah orang begini ya. Dia waktu dia susah, orang kata derma lah, ataupun infak lah, memberilah. Kata macam mana saya nak beri, saya tak ada duit. Okey, lama-lama dia berniaga ataupun dia buat kerja, dia kaya sikit. Bila kaya dah sikit je kaya, bagilah. Saya belum kaya betul-betul lagi. Kemudian kaya dah betul-betul lah, betul-betul kaya, bagi tolong orang minta infak. Ada orang lain lebih kaya daripada saya. Betul. Jadi walaupun dia dah jadi kaya, tapi hati dia tetap hati kedekut. Boleh faham? Jadi dia tak boleh lagi. Macam tadi cerita apa? Tadi tikus tadi. Kita boleh lihat. Jadi saya nak bagi rumusan bahawa memberi ini bukan kerana kita ada atau tak ada, tapi kerana sikap. Sikap itu ditentukan dari dalam. Kalau tak ubah dalaman, kita sentiasa tak ada. Boleh faham maksud saya? Sebab itu dalam Quran kata, kalau kita tengok dalam surah Al-Imran, saya tak ingat 134 ke 124, yang ini dia kata, berinfaklah dalam keadaan senang atau susah. Wasarra'i wadarra. Boleh faham dalam keadaan susah. Allah tak tahu ke dalam susah pun nak infak? Dalam susah inilah kita akan mendidik diri kita supaya hilang sifat kedekut. Boleh faham maksud saya? Ini penting. Okey, ada pertanyaan setakat ni? Boleh? Okey, kalau gitu, kalau orang kata, ada orang kata saya tak boleh beri apa-apa seanggahan. Betul. Dia tak ada hati, itu je. Boleh faham Saya tak boleh bagi apa-apa, duit tak ada, harta tak ada, apa tak ada gitu. Okey, betul. Kamu tak ada hati, itu je. Kalau kita ada hati, kita ada sentiasa boleh memberi. Dengar kan kita punya badan ni 300 lebih luas kan. Setiapnya nak bersedekah. Dan solat duha adalah penebus kepada kegagalan kita untuk bersedekah. Betul? Ingat hadis yang panjang itu? Jadi setiap kita sentiasa ada untuk memberi. Kalau tak ada tenaga, kalau tak ada harta, kita boleh dengan tenaga. Kalau tak ada tenaga, kita boleh memberi doa. Kalau tak ada doa, kita boleh macam-macam, senyum dan sebagainya. Boleh. Jadi kita sentiasa ada untuk memberi. Dengar Kalau ada orang kata begini saya tak ada rezeki, belum ada rezeki lagi untuk memberi. Dengar kita hendaklah meluaskan pengertian rezeki. Nak kita rezeki kita bertambah, kena luaskan pengertian rezeki. Sekarang ni rezeki kita sempit kerana kesempitan kita memahami rezeki. Rezeki itu hanya duit. Tak ada duit, tak ada rezeki. Tidak. Ada tenaga, itu rezeki. Ada ilmu, itu rezeki. Ada masa, itu rezeki. Kita sentiasa ada untuk memberi. Kalau tak mau memberi sebab apa? Soal hati saja. Okey. Ini kalau kita tengok sikap orang yang berjaya ialah sikap orang positif. Saya bukan nak huraikan satu-satu ni. Kalau huraikan satu-satu ni jadi kuliah yang sangat panjang. Tetapi saya hanya nak fokus antara orang yang bersikap positif ialah dorongan tinggi untuk memberi. Ini sangat positif. Kalau seorang tu sangat negatif, dia tak mau memberi, itu dia tidak akan berjaya dalam hidup. Orang yang berjaya dalam hidup hanya orang yang memberi atau mempunyai dorongan yang tinggi untuk memberi. Ini penting. Sebab itu saya ingin kaitkan nanti orang Islam adalah orang yang memberi. Sebab tu orang Islam dikait dengan al-falah. Kita berjaya sebab pertama jumpa orangnya bagi salam. Betul? Kemudian Rasulullah kata al-yadul ulya khairu minal yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Betul? Kita sentiasa, umat Islam sentiasa fikir untuk memberi. Apa dia istilah khalifah? Khalifah adalah apa dia? Untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau kita berjiwa khalifah, sekaligus kita adalah berjiwa untuk memberi. Okey, kita pergi dulu satu-satu. Okey. Ini ciri orang yang berjaya. Ciri orang berjaya ada 3.
Pertama, secara personal, diri dia ada misi hidup yang jelas. Saya tak mau cerita, saya tak mau uraikan. Ya, yang kedua, dia secara profesional, dia membangun potensi diri dia ke tahap maksimum. Dia bertanding dengan diri dia sendiri. Tapi yang saya nak fokus ialah yang ketiga, iaitu orang yang berjaya. Dah dibuat survei semua. Orang yang berjaya, satu sifat lagi ialah memberi kebaikan kepada orang lain. Ini sifat orang tu. Boleh? Ya? Faham ya? Okey, ambil fakta ini. Saya berkata, di rumah sakit orang jiwa, rumah sakit jiwa, dikaji kepada penghuni rumah sakit jiwa ni, kebanyakan orang yang duduk di rumah sakit jiwa ialah orang yang kedekut, orang yang pemurah, jarang kena penyakit jiwa. Ya? Dan salah satu sifat yang paling menyumbang kepada orang yang sakit jiwa kerana gigih memberi, dengar ya, sukar untuk memberi maaf. Kalau ada orang kata see you di akhirat, see you in court, itu calon sakit jiwa. Boleh faham ya? Kalau dia tak memaafkan, sebab itu dengar ya, memaafkan orang lain, dengar ya, memaafkan orang lain umpama memaafkan diri kita sendiri. Kerana apa? Kemarahan kita, kebencian kita kepada orang lain lebih membakar diri kita berbanding dengan orang yang kita benci dengan orang yang kita marahkan. Boleh faham ya? Kalau kita marahkan pada seorang, ya, api kemarahan kita, api kebencian kita kepada seorang itu akan lebih membakar diri kita berbanding diri orang yang kita marahkan. Justru memaafkan orang lain berarti memaafkan diri kita sendiri. Okey, petang-petang ni saya tanya soalan lah. Apa adab tidur? Jangan tidur ya, ini adab tidur. Adab tidur apa antaranya? Baca 40, betul apa? Lepas tu baca betul. Apa lagi? Ya. Okey, apa lagi? Ada hati lah. Itu adab semua, fizikal. Baca, memaafkan kesalahan lain. Sebab apa? Bila kita memaafkan kesalahan orang lain, api kemarahan kita waktu siang tadi ada masalah dengan guru, ada masalah dengan pelajar kita, ada masalah dengan ibu bapa yang datang. Bila kita kata malam ni saya maafkan semua, maafkan orang. Bila kita memaafkan orang lain, api kemarahan yang ada untuk pada orang lain tu kita dah padamkan. Jadi dia tak menyebabkan kita tak hilang atau ketenangan. Kita jadi tenang dengan memaafkan. Dengan itu kita mudah tidur. Sebab itu saya tak heran kalau dalam majlis ilmu selalunya senang tidur. Sebab majlis hidup dapat tenang kan tadi ni, ketenangan. Susah betul, hari-hari payah, malam susah nak tidur. Kalau majlis ilmu 5 minit je boleh tidur Okey ya. Saya nak cerita Henry Ford. Biar ini jadi orang kafir sini, orang bukan Islam. Tapi oleh kerana kebaikan dunia ini Allah boleh bagi kepada orang bukan Islam. Gimana ya? Tengok ya, contohnya Maharaja Heraklius, dia baca surat Rasulullah, ya, dia tak koyak. Dia nak beriman, tapi bila tengok menteri-menteri lain macam tak beriman, dia takut Tapi dia hormat surat Rasulullah. Yang koyak apa? Yang koyak surat Rasulullah Maharaja Kisra, ya, iaitu Maharaja Parsi. Rasulullah kata apa? Kerajaan dia akan dikoyak-koyakkan nanti. Tapi Heraklius kerana dia menjaga adab, dia dapat juga manfaat di dunia, kerajaan dia panjang. Boleh faham ya? Jadi barakah kebaikan dunia boleh dapat kepada orang bukan Islam. Henry Ford ni macam mana ya? Bila dia buat Henry Ford ni pencipta kereta tau. Bila dia buat kereta, dalam hati dia nak bagi orang lain, dia nak memberi orang lain boleh pakai kereta banyak macam tu. Akhirnya misi dia, tujuan dia ialah dia nak buat banyak kereta dan boleh jual dengan harga yang murah supaya orang banyak boleh pakai kereta. Ini Henry Ford. Jadi dia pun pergi kepada pemodal. Dia tak ada modal, dia ada kepakaran. Dia pun bagi pemodal. Pemodal pertama tak setuju. Kerana kita
Pertama buat kereta, orang lain belum buat kereta. Kita buat kereta satu mahal, kita jual mahal, kita dapat untung. Dia berbeza ya. Henry Ford nak memberi, pemodal ni nak menerima. Betul. Okey. Dia cari pemodal lain. Pemodal lain yang kedua setuju dengan dia. Akhirnya keluarkan kereta dengan harga yang murah supaya ramai orang boleh pakai kereta. Tapi Henry Ford menjadi seorang jutawan, billionaire. Kenapa agak anda? Kerana walaupun dia jual dalam harga yang murah, tapi dia boleh jual dengan lebih banyak volume. Dia dapat. Betul? Ini yang kita rasa ni orang-orang yang hebat. Sebab itu di kalangan orang-orang barat sendiri, mereka pun yakin memberi ni akan lebih dapat banyak. Cuba sambung kata-kata saya ni. What you give? Pandai pun. Ini bukan hadis, ini bukan Quran, ni Scorpion tu, penyanyi Scorpion. Dia cakap, what you give, you get back. Jadi ini hukum apa dia? Bila kata supaya ustaz-ustaz dapat nanti, sekarang kenapa ini? Inilah namanya hukum sunnatullah. Nama hukum tu ialah what you give, you get back. Hukum sunnatullah ni terbagi pada dua tau. Satu yang dikatakan sains tabi'i ataupun sains tulen. Satu lagi dia kata sains sosial. Sifat sunnatullah ni dua dalam Quran, la tahwila la tabdila. Ia tidak berganti dan tidak berubah-ubah. Betul tak? Sunnatullah. Falan tajidan sunnati la tahwila, ya. Dalam ayat la tabdila, ya. Baik. Sains tulen ni macam kita belajar dulu lah. F is equal to ma. Siapa belajar fizik ni? Sini ada belajar fizik. Ataupun belajar cosine, tangent, theorem Pythagoras. Betul? Arus elektrik, betul. Semua ini sains tulen kita belajar. Sains sosial ni sudah yang kita belajar tadi, what you give, you get back. Apa yang Rasulullah kata betul juga. Ini hukum sains sosial. Jangan buat kepada orang lain yang kamu tak suka orang lain buat pada kamu. Ini hukum sains sosial. Stephen Covey dia jumpa satu hukum lagi. Dia kata apa? First seek to understand, then to be understood. Hendaklah kamu memahami dahulu, kemudian baru kamu difahami. Tuh. Orang Melayu jumpa hukum sains sosial. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Itu hukum sains sosial semua. Boleh faham Jadi Henry Ford dia dapat yang dikatakan ini. Jadi ini yang penting. Kalau anda tak nak buat memberi pada orang lain, buatlah untuk diri anda sendiri supaya anda tak tercalon sebagai pesakit jiwa. Memaafkan, memberi maaf. Okey. Allah cuba bagi sifat ataupun nama-nama Allah yang sinonim dengan memberi. Ar-Razzaq, lagi apa? Al-Wahhab, lagi apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Subhanallah. Tetapi yang khusus ialah Al-Wahhab, Allah memberi. Dalam konteks ini, dengar ya. Kalau saya salah, ustaz-ustaz tolong betulkan. Sifat-sifat Allah ni ada dua. Satu yang hanya boleh dipakai oleh Allah saja, Al-Mutakabbir. Kita tak boleh pakai. Betul? Ya. Tetapi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab, yang ini kita boleh tiru sifat Allah walaupun tidak mungkin kita menyamainya. Boleh faham Jadi Allah penyayang, kita kena jadi penyayang. Allah pemurah, kita kena jadi pemurah. Allah Al-Afu, pemaaf, kita kena jadi pemaaf. Tapi tak mungkin sifat makhluk boleh bersama dengan Allah. Dalam konteks ini kita tengok Al-Wahhab dulu. Allah memberi. Ya. Allah memberi tanpa minta dibalas. Saya akan uraikan. Allah tak minta kita balas. Kalau kita kata Allah kita beri, Allah minta pinjam, betul tak? Pinjaman Allah, kemudian nanti Allah bagi, itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tak menghendaki apa-apa. Allah suruh solat, Allah suruh puasa, dan ibadah itu pulang kepada kita pula. Allah tak menghendaki apa-apa. Yang kedua nanti saya akan serang. Allah memberi sebelum diminta. Allah memberi sebelum diminta. Yang ketiga, Allah memberi berulang-ulang kali dan berterusan. Ini kita kena ini dalam Asmaul Husna kita belajar
Yang keempat, Allah memberi sesuatu yang sangat berharga. Apa saja yang Allah beri sangat berharga. Yang kelima, Allah memberi yang baik dengan maksud yang baik. Cuba tengok satu-satu ya. Subhanallah ya. Sorry. Cuba tengok ya. Saya ada pertanyaan apa-apa sebelum tu. Ada pertanyaan setakat ni. Okey, kalau gitu saya tanya lah. Pagi ni selepas bangun tidur, siapa ada doa minta oksigen? Ya Allah, bagikan aku oksigen. Ya Allah, berilah cahaya matahari. Ya Allah, berilah turunnya rezeki untuk aku. Mungkin yang lain-lain kita minta, tetapi ada perkara yang kita tidak minta tapi Allah bagi. Betul tak? Subhanallah. Allah memberi tanpa kita minta, dan kadang-kadang ya sebelum kita minta Allah dah bagi. Jadi sekarang kita tengok khususnya saya punya ni, mengapa agak-agak kita kurang memberi? Okay. Saya nombor ini, mengapa kita kurang memberi? Tolong beritahu kenapa kita kecut. Itu je. Saya tanya apa? Kalau saya senaraikan tu mudah aja. Kenapa agak-agak? Tak kita ke orang lain ke, kenapa kurang memberi? Tak cukup. Okey, baik, tak cukup. Lagi apa lagi? Ya? Kita yang susah. Kita susah-susah, dia yang senang kita bagi. Betul, itu. Okey, lagi apa? Tak yakin. Ya? Tak yakin dengan apa? Oh, kita tak yakin dengan pembalasan Allah. Okey, tak yakin. Apa lagi? Ya? Tak adil. Tak ada apa yang nak beri. Okey, tak cukup dengan tak adil. Okey lah. Okey, tak ada kan? Okey. Kita. Pertama, kita tengok ya. Ada orang tak memberi kerana dia rasa kalau memberi akan mengurangkan. Betul, itu paling. Itu matematik kita. RM10, ada orang datang minta derma, kita bagi RM5, 10 tolak 5 jadi 5. Betul? Itu matematik kita. Tapi matematik di sisi Allah tidak. Kita bagi satu, tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai, satu tangkai berubah 100, digandakan 700. Okey? Yakin tak apa yang Allah cakap? Yakin. Ini yang sebabnya tak yakin. Ayat Quran kata kita bagi satu, tumbuh 7 tangkai, 7 tangkai buah 100 digandakan 700. Dalam matematik kita macam ni ya. RM1 mesti dibalas RM700. Betul tiba-tiba tak berlaku. Jadi dengar betul-betul. Ayat ni berlaku dalam dua keadaan. Pertama, betul-betul Allah bagi 700. Orang yakin memang terjadi. Dalam hidup kita, kalau kita benar-benar yakin, terjadi. Ya, saya tak nak cerita diri saya lah. Saya nak cerita orang-orang. Betul, dia bagi RM5 pada mak dia waktu pagi. Dia duit tak ada, tapi tengok mak susah, dia bagi RM5 lah. Pertengah hari tu tengok ada orang bayar hutang yang dia dah tak ingat dah hutang tu RM3,500. Betul, digandakan 700. Betul-betul ya. Sebab itu kalau kita nak amal ni, kena yakin buat betul. Okey, kalau tak yakin ya, tak apa, kita didik diri kita. Jangan rasa menyesal dah tunggu seminggu tak dapat pun. Kata ustaz ambil pahala pun tak dapat, apa pun tak dapat ya. Yang kedua, yang kedua ni yang kita nak tengok boleh terjadi. Allah membalas
tapi dalam bentuk yang lain. Allah membalas dalam bentuk yang lebih baik. Pertama, sedekah akan memanjangkan umur. Betul. Sedekah akan apa dia? Antaranya akan memurahkan rezeki. Bukan dalam rezeki duit, tetapi rezeki mana? Rezeki dia dapat ilmu, rezeki dia dapat kesihatan. Hal Islam. Betul. Sebab itu siapa yang ada sakit dengan bersedekah, Allah akan bagi dia kesihatan. Jadi betul lah 700 kali ganda. Cuma kita tak nampak. Sebab ilmu kita terbatas, ilmu Allah maha luas. Yang kita nampak hanya itu saja, dalam bentuk duit saja. Tapi Allah balas dalam bentuk yang lain. Kadang-kadang kita tidak nampak. Kadang-kadang yang lain tu lebih besar daripada apa yang kita dah. Kena faham? Keselamatan daripada musibah. Hari ini kalau kita tengok dalam pagarnya kita accident. Tapi oleh kerana kita sedekah pagi tadi, sisir, ramai, tak nampak. Jadi jangan takut pada janji Allah. 700 kali itu pasti terjadi, insya-Allah. Ini yang penting. Ya. Baik. Kita tengok satu lagi, ya. Sayyidina Ali kata apa? Rezeki kita ialah apa yang kita dah bagi pada orang. Itu hakikatnya milik kita. Tapi kalau duit itu ataupun harta itu masih kita pegang, belum kita bagikan ke jalan Allah, dia hanya menjadi simpanan. Kita jadi tukang jaga je. Untuk memudahkan, saya bawa cerita. Sudah nampak ya? Cerita berlaku pada Siti Aisyah, Ummahatul Mukminin. Pada satu ketika ada orang beri kepada Siti Aisyah seekor kambing. Dah sembelih. Siti Aisyah apa buat? Ummahatul Mukminin semua bagi. Cuma dia simpan sebahagian kaki je. Sebab dia tahu Rasulullah suka makan kambing di bahagian kaki. Dia simpan yang bahagian kaki itu untuk dimasak bagi suaminya Rasulullah. Jadi bila Rasulullah balik, dia pun cerita, tadi seekor kambing semua dah bagi, kecuali bahagian kaki ni aku masakkan untukmu. Apa komentar Rasulullah? Dengar ya. Semua kambing tu jadi milik kita, tapi yang tak jadi milik kita ni, yang bahagian kaki ni tak jadi milik kita. Boleh faham maksud saya ya? Jadi ini ya. Sebab itu kalau kita nak kata ni cerita ni macam inilah beza dia antara orang yang yakin pada hari akhirat dengan orang yang tak yakin pada hari akhirat. Tu awal-awal perbincangan saya katakan, sikap memberi ni datang daripada iman, keyakinan kepada Allah dan hari akhirat. Kalau tak yakin pada hari akhirat, susah nak cakap itu. Rugi je lah. Rugilah. Kita dapat kambing banyak, dapat bahagian kaki. Itulah fikiran kita. Betul. Ini penting ya. Sebab itu kalau kita tengok dulu masa kecil-kecil, kita diajar oleh orang tua kita menanam pokok, menanam sayur-sayur ke atas batas. Kita pun bubur sayur sawi ke, sayur bayam ke gitu. Lepas tu bila dah tumbuh semua, ayah kata ambil, cabut hanya sebahagian dia tu. Jangan ambil semua. Nanti kalau dia tumbuh semua, nanti bayam dia kecil. Cabut sikit, tinggal yang sikit-sikit dia supaya dia jadi bayam besar. Begitulah harta kita. Ya, mesti harta itu dibersihkan supaya harta itu berkembang. Boleh faham maksud saya ya? Sebab itu zakat itu root word daripada zakat. Zakat itu apa? Bersih, membersihkan. Jadi bila dibersihkan baru ada tambahan. Boleh tak? Bekas kita, minum kita ke, bekas makan kita, nak tambah macam mana? Dibersihkan, baru boleh ditambah. Sebab itu sedekah dan zakat, kata Rasulullah SAW, mafhumnya tidak akan menyebabkan kita miskin, tidak akan menyebabkan kita apa. 2.5% kita keluarkan di dalam Allah. Boleh faham? Ini zakat apa? Ini zakat harta. Zakat tenaga. Ya, kau yang nengkut lah, nanti saya dituduh ajaran sesat lah zakat ya. Tapi kita kena bagi untuk yang lain, yang mana yang itu tidak dibayar gaji. Boleh faham ya? Tapi dalam bentuk kerja ya, kerja dalam sekolah ni, di mana-mana organisasi ada dua bentuk kerja. Tolong tulis betul. Ini dalam bahasa Inggeris ya, tapi saya akan satu kerja yang bagi self promotion, satu lagi kerja yang bagi berbentuk self improvement. Okey, jangan takut dalam istilah ya. Kerja yang self promotion ni kerja yang dalam job spec kita, dalam pembagian kerja kita.
Guru mengajar, dan mengajar ni daripada jam ini, jam ini, jam ini, jam ini. Kita punya do's, don'ts. Yang ini kita kena buat. Ini self promotion namanya. Okay? Tugas kita yang telah kita janji untuk lakukan. Yang ini self promotion ni kalau kita laksanakan, ada balasan dalam bentuk gaji. Ini kerja apa? Kerja rasmi kita. Manakala kerja yang kedua ialah kerja bentuk self improvement. Ini tak ada gaji, tapi kalau kita laksanakan, dia meningkatkan nilai kita di sisi Allah dan nilai kita di sisi manusia. Tak ada gaji, tak masuk dalam job spec. Contoh, kita keluar daripada bilik mesyuarat ataupun bilik ni, nanti kuliah, kita orang yang terakhir. Kita tengok lampu masih menyala, kipas masih berpusing, aircon masih, kita pun tutup. Betul? Ada tambah gaji? Meningkat kan? Meningkat. Sebab Allah tak suka orang membazir. Ya? Ada sahabat yang ditegur, oleh Rasulullah kerana berwuduk dalam air tetapi dia membazir. Itu wuduk air sungai, tak ada elektrik, tak ada bil. Ni ada bil. Di jalan tengok ni ada penghalang kat jalan ni, ujung ni kat tangga ni ada sampah. Ambil sampah, masuk dalam tu sampah. Ada tukang cuci tak? Ada tukang cuci, tapi dia buat. Ini apa? Self promotion. Inilah dikatakan zakat bagi tenaga kita. Bagi lebih. Ini penting, ya, kalau kita buat. Okey. Ada pertanyaan apa pun dalam hal ni? Ini bukan exploit, ya. Bukan eksploitasi tenaga, bukan. Tapi kita sukarela nak bagi untuk kebaikan kita. Orang tak nampak. Ya, Fadhil. Dalam berhutang, ya, dengar, ya, dalam keadaan berhutang, dengar, keutamaan membayar hutang lebih daripada memberi sedekah. Membayar hutang, ya, itu penting. Kalau tapi tengoklah hutang yang kalau memang kita bayar bulan-bulan tak apa, ya, kita kan beli kereta secara Islamik, betul. Kereta ni berapa? 7 tahun. Dalam 7 tahun tu dah tak pernah bagi sedekah sebab kita ada hutang. Tak boleh, ya, gitu, betul, ya. Tak kenapa tak hutang? Saya ada hutang kereta, ada rumah, lepas tu saya 1 sen pun tak bagi. 7 tahun tak boleh. Macam gitu, ya. Ini benda kita tengok kawan kita ni, ya, betul, ya. Ada kawan kita yang betul-betul memerlukan duit kita. Lebih baik kita bayar hutang. Bayar hutang tu wajib. Sedekah tu apa? Sedekah itu dalam pengertian syariat mengeluarkan harta yang tidak wajib. Boleh faham, ya? Sedekah itu adalah mengeluarkan harta yang tidak wajib. Artinya sunat. Membayar hutang wajib. Tapi tengok, ya, tengok keadaan itu. Baik. Ada pertanyaan apa? Bagus juga pertanyaan ini. Nanti kalau tak tanya nanti silap habis, ya. 7 tahun dah tak sedekah, ya. Saya ada hutang bayar kereta, ada hutang ni, kemudian ada. Ya, elok. Sebab tajuk ni besar tau. Tajuk ni sangat besar. Sebab tu saya tadi pun dalam perjalanan apa yang saya nak fokuskan sebenarnya. Tapi yang ini, ya, self improvement. Boleh faham, ya? Ini keluarlah. Jangan berkira. Walaupun kita kena ada kira-kira. Boleh faham, ya? Dalam tenaga jangan berkira. Nanti sebab apa yang kita bagi di jalan Allah, ya, walaupun manusia tak nampak tapi Allah nampak. Ada tak ini berkongsi rasa tak? Kita sayang seorang tu, kita buat kebaikan, kita bagi dia, kita buat kebaikan untuk dia. Tapi dalam hati kita, bukan kerana kita nak riak, bukan kerana, tapi kita nak tahu orang yang kita sayang ni, kita dah buat sesuatu untuk dia, supaya dia tahu kita sayang dia. Betul tak? Ada tak? Tapi kita nanti bagi tahu macam mana? Tolong, kalau boleh simpan. Allah akan bagi tahu. Allah akan bagi tahu, InsyaAllah. Kita buat satu untuk isteri kita, kita dah buat sesuatu ni, tapi dia tak nampak, ya. Kita nak cakap sangat, ya. Nanti macam mana, ya, dia tapi tak apa, simpan aja. Nanti Allah bagi tahu dia. Okey, ada pertanyaan apa? Ya. Kita buat kebaikan
Ya, Dengan niat kita nak tunjuk kebaikan kita supaya orang contoh kita, apa hukum ni? boleh, tak ada masalah. Jangan kita baca riak orang lain, jangan. Ya, riak, ikhlas tu untuk diri kita. Ni kadang-kadang kita tengok dia buat tak riak gitu. Tak usah baca riak orang lain lah. Ya, kita lah, betul ya. Ya, tapi kalau kita betul-betul kita buat kebaikan ini untuk jadi teladan orang lain, sebab tu dalam Quran ada dua-dua. Ya, bersedekahlah dalam keadaan yang terang-terangan atau orang yang secara sembunyi. Yang terang-terangan untuk jadi teladan orang lain, yang sembunyi untuk menjaga keikhlasan. Betul lah ya? InsyaAllah. Kalau hati ikhlas, buat terang-terangan pun ikhlas, buat sembunyi pun ikhlas, kalau hati itu ikhlas. Cuma kalau kita dalam peringkat mujahadah ni, lebih baiklah kita sembunyikan. Sebab kita ni kalau kena puji nanti jadi ya, ada tiga ni ya, ada tiga ni yang kita kena jaga ya. Pertama riak, yang kedua apa dia? Sum'ah. Yang ketiga apa? Ujub. Ya, ini riak ni nak mempamerkan, dia visual, dia mempamerkan, nampak, lihat, riak, ro'a lah, lihat. Sum'ah ni dengar, betul. Kita tak bagi nampak kat orang, tapi bila orang cerita kebaikan kita, seronok sangat dengar. Sum'ah. Boleh. Riak fail awal-awal lagi. Dia memang dah buat nak tunjuk orang, kan? Sum'ah ni dia buat, dia tak bukan riak, tapi bila orang puji, kembang. Kemudian ujub ni, ni paling suka. Ini tak berbunyi langsung. Yang ini bunyi, yang ini boleh nampak, yang ini dalam. Ya, dalam hati kita, lah. Ibadah ini kerana kita, bukan kerana Allah. Dalam kalam hikam yang pertama, Ibnu Athaillah, pertama je Ibnu Athaillah, dia dah cakap tentang ujub ni. Apa maksudnya? Bukan tentang ujub secara tak langsung. Tanda seseorang itu bersandar iktimat dengan amalannya ialah berkurang harapannya apabila dia melakukan dosa. Faham? Tanda seorang itu bergantung pada amalnya ialah berkurang harapannya kepada Allah apabila dia melakukan dosa. Betul? Macam ni Kalau kita hari ini bagus solat berjemaah subuh tadi, kemudian dah keluar daripada ataupun sebelum masuk surau, sebelum masuk masjid dah bagi duit. Hari ini kita dah bagi salam kerja tadi ni. Hari ini kita confident dapat rahmat Allah. Betul. Hari yang lain lewat subuh gini berkurang harapan kita dengan Allah. Ya Allah, macam mana? Itu petunjuk, kata Ibnu Athaillah, itu menunjukkan bahawa kita bergantung kepada amalan kita. Boleh faham ya? Jadi amalan kita buat, jangan bergantung dengannya. Betul? Ya? Jangan bergantung dengannya. Sebab apa? Kita beramal tu hakikatnya daripada Allah juga, bukan dari kita. Berkurang kita punya melakukan amal pada hari itu, ada melakukan dosa, jangan putus harapan kepada Allah. Terus berharap dan bertaubat kepada Allah. Bukan artinya berkurang harapan kita dengan Allah. Ini penting. Ini masalah ujub. Ujub ni dia rasa apa? Amalan itu datang daripada hidayah, daripada dia, dari kekuatan daripada dia, bukan datang daripada Allah. Boleh masa saya dulu keluar dalam jemaah tabligh, bila keluar satu ketika, ceritanya beginilah, Rasulullah kata, Allah berkirim salam kepadamu, hai Sayyidina Abu Bakar, pada Abu Bakar Allah berkirim salam. Orang lain semua seronok dengar seorang sahabat, seorang makhluk Allah berkirim salam. Sebaliknya Sayyidina Abu Bakar menangis. Tanya kenapa Sayyidina Abu Bakar menangis bila Allah berkirim salam padamu? Aku dulu tidak Islam, Allah bagi hidayah, aku masuk Islam. Aku dulu miskin, Allah bagi harta, dengan harta aku berkorban, tapi Allah bagi. Allah gini bagi. Hakikatnya pada hari ini apabila Allah memuji aku, hakikatnya Allah memuji dirinya sendiri. Boleh faham? Itulah orang yang puji, betul. Bukan puji Abu Bakar, Allah memuji dirinya sendiri. Sebab apa yang diberi kepada Abu Bakar hakikatnya kepunyaan Allah. Inilah, ini tak wujud. Boleh faham maksudnya? Okey, pertanyaan. Wah, ini banyak. Seperti melepas anjing tersepit. Betul, tak berterima kasih. Ya, ini yang paling banyak. Betul tak? Dalam masyarakat Melayu ni lah, ya, yang selalu timbul. Kau tolong dia, nanti kau macam-macam ya. Sampai ada peribahasa seperti melepas anjing tersepit. Okey, macam mana kita nak counter ni? Kalau saya cakap terus je boleh. Macam mana?
Macam mana kita nak hati yang boleh memberi walaupun orang tu tak ucap terima kasih? Macam mana? Ni senang. Kamu tengok cerita jadi guru, kita bagi minta maaf ni bagi guru, bagi tenaga betul-betul ya. Umi tak tengok, orang lain yang kena puji, kita tak kena puji. Kita pun tak. Orang lain pula sebut-sebut nama. Ini kalau anda nanti besar, ada ibu yang sakit, bedridden ke, kan? Anak adik-beradik ada 7 orang. Kita yang jaga ibu bedridden tu. Betul? Kita yang jaga. Dia tak sebut kita tau. Dia sebut anak ni. Oh, kita hari-hari naik pengang juga kan dia nanti. Kita yang jaga dia apa semua. Tak sebut nama, sebut anak yang bongsu je. Padahal anak yang bongsu tu kalau suruh duduk, dia yang paling pertama menolak. Kita pun mak sebenarnya, itu yang geram tu. Begitu apa-apa macam mana. Ini berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari tau. Macam mana? Okey, ambil fakta ni. Ini orang bukan Islam dia tulis, tapi dia pegang. Dia kata kalau anda mengharap terima kasih daripada orang yang anda buat baik di dunia ini, anda akan menjadi orang yang sakit jiwa. Kerana umumnya manusia di dunia tak pandai berterima kasih. Majoriti manusia tak pandai berterima kasih. Kalau nak manusia ni kita buat baik, dia ucap terima kasih, duduk planet lain, bukan planet ini. Boleh maaf. Umumnya manusia tak pandai berterima kasih. Boleh dengar Kalau kita dah buat baik dan umumnya manusia tak pandai berterima kasih, jadi realitinya macam ni kita seorang ayah, ibu didik anak kita, tiba-tiba anak kita tak berterima kasih. Boleh terjadi? Boleh. Kita mendidik anak murid kita baik, jadi bagus, tapi dia anak murid tidak berterima kasih. Boleh tak? Boleh. Yang ini biasa, yang luar biasa, anak murid berterima kasih. Seorang suami ataupun seorang isteri buat baik kepada suaminya, kemudian suaminya tak berterima kasih dengan dia, biasa terjadi? Biasa terjadi. Okey, kalau begini, apakah kita berhenti buat baik? Apakah kita berhenti buat baik kerana hanya tidak mendapat ucapan terima kasih daripada Allah? Ini terjadi. Dengar sebelum kita jawab sebagai seorang hamba, cuba kita kenal Allah. Allah memberi, maha memberi kepada makhluk. Manusia tak ada, dia cipta dia ada. Daripada setis air mani, daripada min turab, daripada tanah, jadi manusia. Betul? Bagi oksigen, bagi segala-galanya. Bila dia dah besar, dia derhaka kepada Allah. Kristian kata Allah 3. Hindu kata Allah berbagai, Tuhan berbagai. Betul? Menafikan. Ada orang etis langsung kata tak ada Tuhan, padahal dia diciptakan oleh Tuhan. Saya nak tanya, Tuhan berhenti memberi? Tuhan tidak berhenti memberi kepada orang Kristian yang kata dia 3, kepada orang etis yang menafikan kewujudan Tuhan, kepada orang Islam yang asi, yang melakukan dosa, kepada orang Islam yang sentiasa derhaka. Allah terus bagi oksigen, Allah terus bagi rezeki, hari ini dia makan dan sebagainya. Allah terus memberi ketika diderhakai, sehingga Allah kata dalam Quran, qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Tuhan tahu, tapi Tuhan bagi. Justru siapa kita yang kerdil ini, apabila kita tidak dapat ucapan terima kasih, kita tidak memberi. Lu siapa? Lu bukan Tuhan. Kita hanya hamba, betul? Dan apa yang ada pada kita pun bukan kita punya. Sebab itu, dengar saya nak tanya Ustaz-Ustaz dan Ustaz-Ustaz, tentu dapat tafsir. Apa bezanya kalau Allah gunakan kalimah ana dengan kalimah kami dalam Quran? Wa ana tawabur. Bila Allah guna ana dengan Allah guna kami, apa bezanya Ustaz? Saya nak dengar suara betul. Sila Ustaz. Tak apa. Bukan menguji, hanya interaksi saja, tak apa. Tersilap tak apa, tersilap tak apa. Saya pun bisa tersilap. Apa bezanya bila Allah guna ana dengan Allah gunakan kami?
Bila Allah kata Al-Quran ni akan dijaga dan sebagainya, Allah guna kami ke anak? Al-Quran ni akan dijaga, ya, dia kata Allah guna kami, betul. Bila Allah tentang menerima taubat, Allah guna kami ke Allah guna anak? Itu dah tahu. Bila Allah guna kami, artinya Allah libatkan makhluk-makhluk yang lain untuk menyampaikan nikmat tu. Allah gunakan makhluk yang lain untuk menjaga Quran. Allah lahirkan hafizah, yang menjaga Quran. Tapi bila Allah kena anak, artinya taubat kamu aku yang terima, tak ada lihat perantaraan. Tak ada macam padri Kristian, dia boleh terima bagi pihak Tuhan. Tak ada. Seorang hamba kalau berdosa direct dengan Tuhan, tak payah perantaraan. Boleh faham maksud saya? Jadi bila Allah guna rezeki, Allah guna anak kan Allah guna kami? Allah guna kami. Artinya kita menjadi saluran untuk orang lain dapat rezeki. Boleh faham? Ya, Allah bagi pada kita untuk kita memberi. Orang ni memberi, orang memberi. Ada rezeki yang Allah bagi kepada kita kerana ada kucing di rumah tu yang nak makan daripada nasi yang lebih daripada yang Allah bagi tu. Boleh faham? Sebab itu dengar, ya, kita walaupun tidak diucap terima kasih, kita akan terus memberi. Kalau kita mengharapkan terima kasih dan tidak dibayar, tidak diberi terima kasih, kita berhenti memberi, artinya kita sangat ego. Kerana Allah pun memberi walaupun dia tidak diucap terima kasih. Inilah tauhid. Pertama, ya. Yang kedua, kita kena yakin bahawa walaupun makhluk tidak berterima kasih, walaupun makhluk tidak membayar apa yang kita beri kebaikan, ada hari akhirat yang Allah akan balas setiap kebaikan. Sehingga diceritakan, dengar, ya, orang yang berdoa di dunia ni, dia doa. Dalam Quran kata ud'uni astajib lakum. Berdoalah nescaya aku kabulkan. Ada 6 cara Allah memberi mustajab pada doa. Kadang-kadang Allah bagi direct, kadang-kadang Allah tunggu masa yang lebih baik, kadang-kadang Allah ganti yang lebih baik, kadang-kadang Allah nak ampunkan dosa daripada baik. Antara satunya ialah tanda Allah makbulkan doa tu, Allah tak makbulkan doa di dunia, tapi Allah makbulkan di akhirat. Sehingga nanti orang yang berdoa di dunia, dia akan dapat pembalasan di akhirat nanti kerana doanya tidak dikabulkan di dunia, tapi doa di akhirat, dia merasakan Allah ruginya Allah kabulkan doa aku di dunia. Kalau boleh Allah semua kabulkan di akhirat. Kenapa? Di akhirat itu pembalasannya lebih baik. Beginilah kita dalam memberi. Apa sangatlah ucapan terima kasih, penghargaan kepada manusia. Kalau kita nampak Allah di hari akhirat akan memberi lebih daripada apa yang kita beri. Itu lebih baik. Itulah keyakinan pada akhirat. Dengar, ya, ambil kata-kata ini. Keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Keyakinan pada hari akhirat sangat penting ketika kita hidup di dunia. Supaya apa? Kita boleh terus memberi walaupun tidak mendapat ucapan terima kasih dan penghargaan daripada manusia. Allah ada, akhirat ada. Betul? Ini kita punya apa? Pengubat jiwa kita. Ini yang saya cerita. Jadi, ya, jangan berharap terima kasih, ya. Nanti kita sakit jiwa, ya. Ada pertanyaan apa tu? Ya, silakan. Pasangan tak, Ya, tak memberi, tapi pasangan tak. pasangan tak faham, ya. Oh, kita dah faham. Kenapa? Kita dapat memberi, tapi pasangan, maksudnya dari segi hukum. Ya, dari segi hukum. Baik, kita dah nampak memberi, tapi pasangan kita tidak faham, ya. Soal begini, ya. Pertama, ya, kita doakan, ya, supaya pasangan kita faham. Kalau kita doa betul-betul, insya-Allah. Yang kedua, walaupun pasangan kita tidak faham, kita terus memberi. Jangan menyebabkan dia tidak faham, dia ini kita berhentikan. Jangan. Kita terus memberi walaupun dia belum faham. Kita kata yang kedua, ya, yang kedua kita terus. Dan dengar, ya, satu lagi, ini saya dapat ketika saya ditimpa satu musibah yang sangat besar pada saya, dan saya berjumpa banyak ulama dan sebagainya. Dia kata gini, kalau ada musibah yang sangat besar, berikan
infak yang berkekalan. Boleh faham? Bukan sedekah biasa, sedekah yang berkekalan, maksudnya wakaf dan sebagainya, dan niatkan kepada orang yang bermasalah. Boleh faham kan? Antaranya kalau kita tengok satu hadis, mafhum lebih faham, nanti Ustaz bagi tak Ustaz tegur ya. Perempuan lebih ramai masuk neraka. Bila ditanya kepada Rasulullah, kenapa dia berharga, nusyuk? Dia nusyuk pada Allah? Tidak. Dia nusyuk pada suaminya. Dia nusyuk pada suaminya. Kerana walau dia bila dah harta macam tu, dia akan komplain seolah-olahnya suaminya tak bagi apa-apa walaupun dah bagi banyak dalam hadis tu. Rujuk dah. Saya bukan itu, saya punya highlight. Nanti kena highlight pun orang kata nak tuju perempuan, tidak. Highlightnya, bantulah isterimu dengan bersedekah. Boleh faham ya? Suami bantu isteri dengan bersedekah. Dalam konteks ini isteri pula yang faham, suami tak, isteri pula bantu dengan bersedekah. Maksudnya saya sedekah ni, infak ini untuk wakaf ini untuk suami saya supaya dia diberi faqih ataupun faham terhadap ilmu agama, apa-apa aja gitu. Dengar, sedekah lebih tajam daripada doa. Sedekah lebih tajam daripada doa. Ni bagi mereka mazhab yang ini pula. Mazhab yang lain tu dah jadi dah selesai Ini mazhab yang tidak ada apa-apa. Apa? Tak ada apa-apa. Satu lagi tak cukup. Okey Ini jawapan dia. Tidak ada apa-apa yang nak diberi. Ini alasan ketiga. Kenapa kita tak beri? Kerana tidak ada apa-apa untuk diberi. Tengok apa jawapannya. Pertama, jangan sempitkan rezeki dengan sempit dengan pengertian. Saya pernah mengadu kepada guru saya dulu. Dia sempit rezeki. Sempit rezeki. Dia kata, saya akan beri satu petua, tak sampai setengah minit rezeki kamu akan bertambah. Terkejut dia, setengah minit? Ya betul. Dia kata, okey, dengar, luaskan pengertian tentang rezeki, barulah rezeki kamu luas. Kita kata rezeki kita duit, betul? Bila kita tukar pengertian rezeki ni, bukan duit saja. Anak yang soleh, anak yang baik, isteri yang taat, masa lapang yang baik, kesihatan, ilmu yang bermanfaat, betul, dapat solat subuh, dapat sedekah, dapat baca Quran. Oh subhanallah. Betul. Kita hanya dapat nikmat hanya dalam bentuk harta ataupun bentuk fizikal, bentuk duit, betul tak? Sebenarnya rezeki itu banyak. Jadi luaskan pengertian rezeki, rezeki kita jadi banyak. Kemudian ada apa hari ini? Ya, betul. Tak apa. Sila. Apa dia? Sana. Sila.
apabila ada orang azan nanti kita pergi Ya, dimulakan Ustaz Ismail selaku murabbi kita yang ada sama dalam majlis ini, Ustaz ya, dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Pertama kan, riak ni kalau kita ataupun sum'ah ataupun ujub, 3 serangkai bagi musuh kepada ikhlas. Jadi kita kena faham dan betul-betul kan, ya. Kadang-kadang kita hanya tahu melakukan suatu perkara tu dengan tujuan mempamerkan kepada manusia, riak. Melakukan suatu dengan harap mendengar pujian, itu sum'ah. Melakukan suatu perkara dengan keyakinan bahawa itu kerana keupayaan diri kita yang melebihi orang lain, itu ujub. Tetapi sebenarnya kalau kita berhenti kerana manusia pun riak juga. Ada itu contoh kita hari ini, contoh kita datang ke masjid, kita sembahyang sunat. Tapi dalam hati kata, nanti aku sembahyang sunat, orang kata aku riak pula, tak sembahyang sunat. Riak kerana kita tak beramal juga kerana manusia. Jadi sebab itu kita tengok macam ni, nak tunggu 100% hati kita bebas daripada riak, ujub, semua ni payah. Tapi pegang hukum asal. Kalau sembahyang tu sunat tu apa? Sunat tu dibuat berpahala, ditinggalkan tak berdosa, hukumnya elok buat. Kita buatlah. Walaupun ada riak ke ujub ke, pegang. Sembahyang tu, adalah wajib. Betul, sembahyang asas sebentar lagi mudah-mudahan kita adalah wajib. Walaupun orang dalam hati kita riak ke apa ke, kita buatlah kerana hukum asalnya wajib. Buat juga. Jadi sebab itu jangan tunggu hati bersih untuk kita melakukan satu amal. Tapi lakukanlah amal sehingga hati kita bersih. Dia faham? Mudah saja. Jangan tunggu ikhlas untuk kita beramal. Tapi beramallah sampai tiba hatta yakin. Sampai kita yakin tu, artinya yakin tu mati. Ada setengah tu kata ikhlas, boleh juga. Kenapa you tak pakai itu dulu? Saya belum jadi wanita solehah. Kalau saya jadi wanita solehah, baru saya pakai tudung. Guru, jangan tunggu jadi solehah baru pakai tudung. Pakai tudung tutup aurat supaya jual itu solehah. Betul. Rumusannya begini pada soalan tamu. Ya, jangan tunggu jadi baik untuk melakukan kebaikan. Jangan tunggu jadi baik untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, lakukanlah kebaikan untuk jadi baik. Betul. Ya. Tu. Yang kedua, tadi buat baik dengan gelandangan dan sebagainya. Saya ingin mengutip satu pagi, saya dengar sahabat kita baca dalam kitab Hayatus Sahabah. Boleh rujuk hadis-hadis dalam Hayatus Sahabah. Seorang lelaki, dia menceritakan dalam hadis itu, dia menceritakan dia nak bagi sedekah secara sembunyi, dia nak memberi dengan sembunyi. Dia pun bagi secara sembunyi pada seorang. Malam-malam dia bagi. Esok siangnya orang heboh, ada orang bagi sedekah kepada orang kaya. Punya orang yang dia bagi sama tu bukan orang miskin, orang kaya dia bagi. Rasa tak sedap. Malam ni nak bagi sedekah, biar tapak dia tu. Bagi sedekah. Akhirnya esok pagi pula malam-malam dia bagi, besok heboh. Ada orang bagi sedekah kepada seorang pencuri. Silap lagi. Hari yang ketiga dia pun bagi sedekah. Heboh siang hari, kata
Ada orang bagi sedekah bagi orang pelacur. Dia pun tak sedar hati dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan bahawa yang dia beri tu, ingat tajuk kita memberi ni, dalam konteks ini sedekah, kita bagi pada orang kaya, kepada orang pencuri, kepada pelacur. Jadi Rasulullah komen, ya, tak salah semua. Mudah-mudahan dengan sedekah itu orang kaya itu mendapat didikan supaya dia jadi orang pemurah. Orang yang mencuri itu bila dia dapat hadiah, dia dapat sedekah, dia berhenti mencuri. Dan pelacur itu supaya dia tersedarkan kesalahannya dan berhenti daripada terus melacur. Jadi rumusannya tulis ya, memberi dalam konteks ini sedekah tidak pernah salah alamat. Tak pernah salah alamat. Orang kata macam-macam lah, kau beri itu sedikit, tu kalau confirm sedikit jangan bagilah, kita dah tahu, betul. Tapi kalau 50-50 dan sebagainya, kita bagi juga tak salah. Tapi saya beritahu jangan dirosakkan sedekah kita. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, itu yang selalu. Bagi-bagi juga. Dan besar macam ni pun minta sedekah, bagi habis. Abaan mansurah, tak ada nilai. Jadi nak bagi-bagi. Kalau tak nak rasa was-was, takut ini sedikit ke apa-apa, berlalu dalam keadaan tak ada kata-kata yang menyakitkan. Ini penting, insya-Allah. Jadi yang tadi teruskan beramal, walaupun ada riak, walaupun ada sum'ah, walaupun ada hujub, kita sedar kita ada perkara itu. Jangan sampai tak sedar. Dia macam ni, bila dia singgah, tepis. Bila singgah, tepis. Hujub dia datang kan dalam hati kita, tepis macam najis lah, tepis. Jangan singgah, belai lagi susah. Itu susah ini susah. Yang kedua, sedekah tidak pernah salah alamat. Okey, betul sana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itulah yang kita betul. Kita Allah minta permudahkan supaya hati kita mudah ingat Allah. Kemudian mudah syukur dan mudah memperelokkan amalan kita. Itu. Baik. Boleh? Seterusnya, bimbang dieksploitasi dan dimanipulasi. Ini banyak. Betul. Aku bagi semua tenaga aku, dah tahulah, bukan duit bagi tenaga, nanti dia exploit, dimanipulasi. Jangan. Dalam organisasi selalu begitu. Kita kerja macam darah, kita 4.5 kita berhenti kawan kita kerja dia lebih kurang, tapi dia ada dua kelebihan, tekan lift dengan kipas. Boleh faham maksudnya? Akhirnya dia naik. Kita ni Allah berkata, itu kias. Jadi akhirnya kita apa ni, dia exploit dan sebagainya. Okey, saya cakap benda ni pada bawah, jangan atas. Atas kena bagi hak. Kalau gaji bagi hak, betul kerana menunaikan hak tu tuntutan. Bagi sebelum peluhnya kering. Sekarang tak adalah peluh macam ni, tetapi bagi jangan sampai lewat kalau ada masa itu kan gitu. Tapi orang kita ni, kita bagi tak dapat balasan. Jangan takut. Sebab apa yang kita bagi, kalau kita buat kerana Allah, insya-Allah Allah bagi pembalasan di akhirat. Datang berujang. Asyik akhirat, syurga, hari-hari kena ni kat dunia. Jadi ini saya dah banyak jumpa orang kan. Macam tu akhirat, ustaz sebut akhirat syurga je lah, tapi hari-hari macam mana nak. Ingat konsep pembalasan daripada Allah bukan saja di akhirat tapi di dunia. Kalau kita buat baik, insya-Allah Allah tak sia-siakan orang yang baik. Walaupun kadang-kadang di sekolah dia buat baik, tapi dia tak dibalas di sekolah, tapi di tempat lain Allah bagi. Di rumah dia ada isteri dia mudah taat kepada dia, Allah balas. Betul. Ini selalu saya cerita. Saya ulang lagi cerita ni sebab mungkin ada yang semua ikut kursus tu. Ada yang baru. Saya pernah saya pernah menjalankan satu kursus. Jadi setiap orang mula-mula kan bangunlah apa harapan dia terhadap kursus. Dia punya nama, dia punya jawatan dan apa harapan dia terhadap kursus. Semua orang dah bagi. Adalah seorang kakak bangun-bangun, nama saya ini, saya punya kerja di sini bagi sebagai ini. Harapan, dah tak ada harapan lagi lah. Kenapa tak ada harapan? Kenapa tak ada harapan tak?
Kenapa tak ada harapan tak? Saya dah 25 tahun kerja dalam organisasi. Organisasi ni Ustaz nampak macam ya je semua kaki boleh. Saya kerja tak pandai main sendiwara Ustaz. Saya kerja fokus kerja je. Saya tak pandai tekan lift, saya tak pandai kipas. Tapi orang lain gini, kakak tu dikeluarkan macam tu. Sebab apa? Sebab itu kursus terakhir 2 bulan lagi nak pension. Keluar dia habiskan. Jadi ini perasaan kita, betul kan? Jadi dalam bila saya tengah makan-makan dengan dia, kita fikir di luar kotak. Kadang-kadang betul ya. Jadi kita bawa dia berfikir, luaskan horizon, ufuk pemikiran dia jauh. Saya tanya, macam mana anak kakak berapa orang? Anak kakak 7. Cuba cerita tentang anak kakak, macam mana anak saya pertama Hafiz, yang kedua doktor, yang ketiga engineer. Subhanallah, 7 anak dia menjadi semua. Kemudian saya tanya soalan, kalau dipilih kakak nak gaji dan anak kakak menjadi, mana agaknya kakak? Biarlah anak saya menjadi ustaz walaupun tak naik gaji. Betul ha? Akhirnya saya cakap begini, rupa-rupanya kak, yang kakak kerja betul itu bos tak nampak, tapi Allah nampak. Allah balas yang lebih baik daripada apa yang baru kita sedar, baru dia seronok. Allah bagi, betul, lebih daripada ini. Sebab manusia ni dia hitung, dengar ya, dia hitung kesukaran dia, dia tidak hitung kesyukuran dia. Boleh faham? Dia lihat apa yang tak ada, apa yang ada tak nampak. Sebab tu ahli sufi, orang-orang soleh dulu, dia kata apa? Ketika kita berdoa kepada Allah, minta itu dan ini, apa yang dah diberi lebih banyak daripada apa yang kita doa tu. Yang kita minta tu sebenarnya dengan apa yang dah diberi oleh Allah, apa yang dah diberi itu lebih banyak. Sebab tu Sayyidina Umar kata, aku risau bukan doa tidak makbul, aku risau kerana aku tidak diberi hati untuk berdoa. Boleh faham maksud saya? Sebab doa tu lambang ubudiah kita kepada Allah, bukan permintaan sahaja. Permintaan kita tak minta pun Allah dah tahu apa yang kita dah. Betul. Jadi saya buat contoh supaya nampak waktu kita berjalan di jalan raya ni, naik kereta, tiba-tiba ada kereta sebelah dia silap lorong. Dia minta laluan, bagi isyarat. Kita pun sedikit kesian, kita bagi laluan untuk dia, betul? Lepas tu kita pun buka 70-80 km ke hadapan. Kali ni kita silap lorong. Fikir logik, mana kereta yang saya bagi tadi mesti ada sebelah, bagi lagi kedua. Tak ada. Kereta lain yang Allah lembutkan hati supaya dia bagi lorong untuk kita, betul tak? Pernah tak berlaku dalam kehidupan? Betul. Kereta yang kita bagi kebaikan takkan kita jumpa. Allah bagi hati lain lembut. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita buat baik kepada si A, bila kita susah kita minta si A, si A tak pandang. Rupanya si C, si D yang out of the blue, kita kata ya, yang tak ada dalam C ni kita, dia bagi kepada kita. Betul. Kita buat baik dalam bentuk duit, Allah bagi kita dalam bentuk sihat. Kita nak duit juga, sihat lebih hak iswar. Betul. Kita nak duit, Allah bagi isteri yang solehah, suami yang penyayang. Betul. Tapi kita tak nampak, kita kedap, kita hitung kesukaran, kita tidak hitung kesyukuran. Kita nampak apa yang tak ada, kita tak nampak apa yang dah ada. Boleh jadi ini. Yang tadi yang pandai tekan lip tadi, gaji tinggi, darah pun tinggi juga. Betul ya? Dia tipu orang dengan kerja main sendiwara, suami isteri dia tipu dekat rumah, betul, curangkan dia, betul, anak degil dan sebagainya. What you give, you get back. Betul. Ini penting ya? Jadi memberilah, insya-Allah kita tidak akan kecewa di dunia lagi, dan di akhirat lebih baik lagi daripada itu ya, insya-Allah. Sebab itu orang Islam adalah orang yang memberi. Datangnya Rasulullah untuk memberi rahmat seluruh alam. Betul. Allah tu Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, semua bersifat memberi. Jadi kalau kita nak berjaya, kita kena banyak memberi. Dan Allah akan membalas lebih daripada amalan yang kita buat. Bukan saja lebih banyak, tetapi lebih tinggi kualitinya. Betul. Sebab tu insya-Allah memberilah untuk memburu barakah. Ya? Itulah yang kita kata. Ini yang kita kata. Okay. Kalau kita dekat sekolah Umi ni, kata minta maaf ya, Umi ya, bukan saja saya nak bodek ke nak apa. Kalau kita dieksploitasi lah, tenaga kita dieksploitasi, seolah-olah dieksploitasi kita dieksploitasi untuk mendidik orang. Biarlah kita dieksploitasi oleh Allah. Betul. Sebab memberi ilmu ni satu yang Allah sayang. Betul. Betul. Ya, insya-Allah.
Ya, saya kata saya bertemu dengan komprat-komprat, dengan cikgu-cikgu, lebih suka lagi bertemu dengan cikgu-cikgu. Saya dah katakan, sebab cikgu ni mewarisi Rasulullah. Rasulullah jadi peniaga, Rasulullah jadi jeneral tentera, Rasulullah jadi ketua negara, betul. Tapi Rasulullah hidup dan matinya sebagai seorang murabbi. Jadi ini warisan, legacy yang anda pegang, legacy para Rasul semua. Tak nampak? 3 yang ditinggalkan, buatlah kebaikan yang terus hidup walaupun kita setelah kita mati. Buatlah kebaikan yang terus hidup walaupun setelah kita mati. Apa dia? Ya, satu, ilmu yang manfaat. Yang kedua, sedekah jariah. Yang ketiga apa? Doa. Ketiga-tiga ada kaitan dengan murabbi. Ilmu memang murabbi yang bagi, betul. Ya. Orang boleh berderma, sedekah jariah. Orang berderma tu daripada sifat dermawan. Sifat dermawan tu ditatih macam mana? Daripada tarbiyah, daripada seorang guru lahir seorang berderma, betul. Yang ketiga, ya, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Daripada mana datang? Daripada anak yang soleh, datang daripada tarbiyah juga. Sahabat, anda adalah pewaris para Rasul. Sebab tu jangan lihat profession ni dengan mata kepala saja, dollar and cent saja. Ya, lihat profession ni, profession guru kita dan tenaga-tenaga di sekolah ni sebagai apa? Sebagai orang yang nak mendidik masyarakat. Ini pahalanya kita akan tuai di hari akhirat, insya-Allah. Ya. Sebagai rumusan, ya, memberi lebih gembira daripada menerima. Memberi lebih gembira daripada menerima. Justru kalau kita tak gembira, kita kurang memberi. Bila kita gembira dalam memberi, artinya kita ada kasih sayang. Memberi untuk jadi gembira, maksudnya memberi dengan kasih sayang. Dan kasih sayang dengan manusia berpunca daripada iman kepada Allah. Sebab itu, dengar ya, rumusnya ialah kalau orang tu ada iman, dia ada kasih sayang. Iman dan kasih sayang berkadar terus. Innamal mu'minuna ikhwatun, innamal mu'minuna ikhwatun, banyak ya. Iman akrab dengan Allah, intim dengan manusia. Iman dengan kasih sayang. Bila ada kasih sayang, kita gembira untuk memberi dan kita terus memberi. Dan apabila kita memberi, kita akan menerima. Mulakan balik iman, kasih sayang, gembira, memberi. Dan memberi datang daripada itu. Begitulah. Jadi kalau kita kurang memberi, artinya kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang datang daripada kurang, tolong jawab, iman. Itu. Baik insya-Allah. Wabillahi taufiq. Sekiranya ada kebaikan datang daripada Allah, pasti ada kekurangan, kesilapan daripada saya sendiri. Minta maaf. Kali pertama tadi saya memang kekok. Inilah kali pertama dalam tempoh PKP ni, apa tak tahulah ya, yang saya bercakap kena pakai apa ni. Dekat tempat lain saya tak pakai, tapi yang sini semua kena pakai, jadi pun saya pakai. Jadi tak taklif. Jadi bila dah pakai tu, dia tak boleh nak apa, idea hilang lah. Minta maaf, bila buka datang balik idea ya. Sorry ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah kita punya usrah hari ini dengan tausiah yang diberikan oleh Ustaz Fahrul Joy, dan banyak kalam-kalam mutiara yang kita boleh ambil daripada apa yang diberikan oleh Ustaz Fahrul Joy. Teringat saya pesan dia, mengatakan seburuk-buruk catatan adalah lebih baik daripada yang tak catat langsung. Maksudnya tulisan kita tu kalau buruk pun ada catatan lah untuk kita ingat balik apa yang dia bagi pada hari ini. Daripada yang tak catat langsung, besok dah lupa dah. InsyaAllah selepas ni terus kita akan solat asar berjemaah di bawah dengan